له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita dengan surah Al-Kahfi. Malam ni sambung ayat yang ke-89 dan seterusnya. Yang mana ayat-ayat ini merupakan keterangan daripada Tok Guru kepada Nabiullah Musa alaihi salam. 3 perkara besar yang berlaku sepanjang perjalanan dia menuntut ilmu dengan guru dia. Telah kita bicara bahawa syarat yang Tok Guru dia bagi adalah sabar. Yang kata apa? Nabi Musa pun kata tak apa, boleh. Kamu akan dapati aku orang yang sabar. Tak akan komen apa. Maknanya sabar ni semua orang boleh sabar. Sampai kadang-kadang dalam duk marah pun, aku ni sabar ni, kalau tak sabar aku hentam hang lah. Tu dalam dia, dalam duk marah. Sabar ni maknanya tak peduli apa, tak kata apa, pi lebih tu. Ada hak tumbuk dah, mujuk. Mujuk sabar, tidak hang lagi teruk. Sabar mudah diungkap, tapi nak tanggung dia berat. Nak tanggung berat. Kadang-kadang tempat kejadian tu kita boleh tahan, sampai di rumah lagu lain pula cerita. Duk maki, duk mengungkit, duk mengumpat di belakang dengan orang yang kita duk marah, yang kita sabar tadi kononnya. Ala kulli hal, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan balik dialog antara Tok Guru dengan anak murid dia. Dia kata qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antaraku dan kamu. Ini yang kita baca pada bulan lalu. Hanya dah 3 kali. Hanya 3 peluang dia. Ketiga-tiga dia langgar. Tok Guru dia kata sampai tang ni je kita tak boleh dah ikut. Sa'unabbi'uka, aku akan terangkan kepada kamu tentang takwilan apa yang kamu tak mampu bersabar atas perkara-perkara tersebut. Ini juga pengajaran kepada kita sebagai, sama ada kita ni guru secara formal atau sebagai ayah, bagi siapa sahaja, suatu perkara yang kita buat jika kelihatan kurang difahami, kena terang bagi elok. Kadang-kadang ada perkara yang mak bapak buat, yang anak ni dia tak dapat nak, dia tak boleh nak terima apa-apa yang kita larang kat dia. Maka jangan sekadar kita larang, tapi sebut pasal apa? Abah, pak, ayah larang hang. Sama guru, kita boleh buat undang-undang larangan, dan jangan terhenti pada larangan saja, kena cerita. Kerana dalam Islam, apa yang Allah larang ada hikmah dan dipanggil illah, sebab-sebab dia. Kenapa tak boleh berjudi? Sebab dia ada. Kenapa tak boleh minum arak? Sebab dia ada. Kenapa tak boleh berzina? Sebab dia ada. Maka samalah kalau ada apa-apa yang kita larang ke atas anak-anak kita, ke atas pelajar kita, harus di sana ada keterangan supaya mereka tidak melihat larangan itu hanya sebagai nak menyekat, tetapi ia adalah untuk kebaikan mereka.
Baik, yang pertama, amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal atau sampan yang agak besar lah, maka sampan itu milik orang-orang miskin yang mereka ini bekerja menggunakan sampan itu di laut, sama ada tangkap ikan atau bawa orang ke seberang. Lalu aku berkehendak untuk merosakkannya, aku sendiri nak bagi rosak. Sebab apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang mereka ada raja yang akan mengambil setiap sampan yang elok, kapal yang elok secara paksaan. Maknanya dalam perjalanan mereka menyeberang tu ada sekatan oleh pengawal raja yang zalim, yang mana raja itu bila dia bagi arahan dekat pengawal dia, tengok mana kapal elok, tak berlubang, tak reput, tak pecah atau mana-mana, sita bang, ambil. Ambil untuk kegunaan raja ataupun kerajaan dia. Lalu kalau diambil sampan itu, tentulah mereka ini akan kehilangan sumber pencarian. Tapi bila dipecahkan sedikit, kapal tu ia ada kerosakan, tapi kerosakan itu boleh dibaiki dan mereka tak akan hilang sumber pendapatan dan pekerjaan mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagaimana dia boleh tahu yang kata raja tu akan ambil, padahal tak lintas lagi pun? Ini adalah ilmu yang Allah kurniakan kepadanya sebagai seorang Nabi. Adapun kita tak bolehlah kan, kita tak bolehlah duk buat kata esok jangan pergi jauh, polis buat roadblock dia akan saman tu kita jangan buat. Kita tak boleh menebak sesuatu yang akan datang, itu haram hukumnya. Tak boleh. Dia akan jadi tukang tilik pula. Orang kata tengok tangan budak ni, kata hang ni nanti umur 18 hang akan ditimpa celaka besar. Kita tak boleh hidup dengan andaian-andaian sebegitu. Ini akan menyebabkan seseorang itu mundur, ketakutan atas suatu perkara yang tidak pasti. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kematian ke atas kita secara pasti, dan Allah suruh kita bersedia untuk kematian itu. Tapi tidaklah kita harus sentiasa hidup di bawah bayangan kematian. Kena teringat mati, habuan rancak lagi buat ibadah, habuan kemas lagi dalam urusan dunia dan akhirat. Bukanlah teringat mati tu kira berkurunglah rumah, kata abah cek tak payah pergi mengaji lah, mengaji pandai-pandai pun nak mati je. Yang suami pun kata abang ni tak mau pergi kerja lah, perasan macam nak mati dah. Setiap orang dia kena hidup seolah-olah ajalnya masih jauh, tetapi dia kena bersedia seolah-olah ajalnya sedang berada di hadapan matanya. Maka selamatlah kapal yang mereka naik tu. Kenapa? Direbuk, dilubangkan oleh Nabi Khidir alaihi salam, dan itu merupakan satu pengajaran yang cukup besar. Maknanya betapa secara zahirnya sesuatu yang tak ada terus itu lebih mudarat daripada sedikit kerosakan. Dalam kaedah fiqh kita, Imam Syafi'i meletakkan kaedah ittikhazu akhaffid dararain, ambil mudarat yang paling ringan, ambil mudarat yang paling ringan. Hilang dengan kapal rosak, dua-dua mudarat.
Tapi mudarat paling ringan apa? Rosak sikit apa? Tak hilang terus. Tak hilang terus. Samalah dalam bab-bab yang lain pun. Contoh kita dalam tempoh PKP ni, ada tempat dia tak mau mengaji seorang, dia tutup terus dah. Seorang maghrib dengan isyak berapa minit dia dah. Kan? Duk kuliah lama dah. Alhamdulillah ada masjid yang teruskan kuliah. Kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Hilang sikit tak apa daripada hilang ke semuanya, insya-Allah. Ya, benda ghaib ni kita pun tak tahu. Penyakit ni dia mai ke mana, dia rupa lu mana, kita pun tak tahu. Dalam keadaan kita ambil langkah berjaga-jaga, moga-moga Allah meridai tindak tanduk kita, insya-Allah. Yang kedua, wa ammal ghulam, keterangan yang kedua, adapun budak itu, hak ni lagi dahsyat pada Tabuk tadi. Hak ni bunuh. Fakana abawahu mu'minain, adalah kedua-dua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Fa khashina, lalu kami bimbang, ay yurhiqahuma tughyana wa kufra, budak ni bila dia kuih besar, dia akan paksa mak ayah dia melakukan kezaliman dan kekufuran. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini pun perkara ghaib juga yang Allah khusus pada para anbiya yang Allah berkehendak. Allah bagi kepada mereka pada kadar hikmah yang Allah sahaja mengetahuinya. Siapa tahu budak ni nanti besar dia nak buat apa, kan? Kita tak boleh teka. Tugas kita sebagai mak ayah kena didik bagi elok. Adapun peristiwa ini dia istisna, pengecualian, kerana di sana ada pengajaran yang lain, iaitu apa yang memudaratkan dalam keadaan dia masih belum besar boleh dihapuskan. Secara umum dia, ad-dararu yuzal, apa saja kemudaratan boleh dihilangkan. Induk dan cawangan, mak ayah ni induk, anak ni cawangan lah. Yang lebih penting dalam agama kita ni, syariat terdahulu ni, cerita pasal agama kita hari ni, induk lebih penting daripada cawangan atau farah. Asal lebih penting daripada farah, iaitu cawangan. Contoh, seorang ibu ketika dia nak lahirkan anak, pakar dalam bidang perbidanan, bila tengok komplikasi untuk melahirkan anak ni terlalu payah, sukar, dan jika diteruskan boleh menyebabkan kematian kepada ibu, maka anak itu boleh dikorbankan. Contoh, dalam tempoh janin itu 3 bulan, janin 3 bulan, duk pergi cek, doktor cek, duk nampak dah ada masalah. Maknanya kandungan ni kalau lagi besar, dia akan bawa mudarat kepada mak, maka kandungan itu boleh digugurkan. Sengaja mematikan boleh ke? Ya, atas nasihat pakar dalam bidang tu, kerana mak dia lebih bermanfaat berbanding anak ni. Kerana mak dia dah ada dah manfaat dia, untuk anak dia yang lain, dia untuk suami dia, dia pun ada kerja, ada amanah yang dipikul. Adapun janin tu masih kecil, tak tahu lagi lagu mana dia nak jadi, maka ketika itu para ulama menyatakan bahawa boleh mengorbankan farah, yakni cawangan, berbanding asal, induk. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan juga bayi itu tidak bersalah, ataupun kalau dia dibunuh waktu itu, macam cerita ni, dia tak menanggung apa-apa kesalahan lagi.
maka tidak mengapa dibunuh ketika itu dalam peristiwa ni lah, dalam peristiwa ni. Adapun hari ni setelah dilahirkan, maka tak boleh kerana dia terlalu kuat riau. Ada baru ni pergi tahnik orang budak, orang bayi, ayah dia kata, "Ustaz, malam-malam dia tak mau berhenti riau Ustaz. Dia riau ya. Hampir tak boleh tidur." Dia kata memang bayi hak tu kerja dia. Hak tu dia tak boleh tengok pak dia lain lah. Tapi kerana anak riau tak berhenti tu, kita nak takwil kata dia ni nanti besar menyusahkan ke apa ke, tak boleh. Tetap bagi ibu dan ayah membesarkan anak itu setelah dilahirkan, walau ada kekurangan, kecacatan, kepayahan, tak boleh dibunuh. Seperti mana kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu tak boleh bunuh anak-anak kamu bimbangkan kemiskinan dan kepayahan. Dapat pula dah anak ni yang ke-8 lah ni, tak ada pun, tak apa nak cukup. Seperti mana zaman jahiliyah, mereka merasakan seolah-olah mereka lah pembuat rezeki, mereka lah pengatur rezeki kepada anak-anak. Sedangkan Allah yang memberi rezeki. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang bagi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Tak usah bunuh, dia lahir dengan rezeki dia. Tak payah bagi ke orang atas rasa berat. Tak boleh. Atas rasa berat tak boleh. Tapi kalau atas dasar ada orang ni lama dah kahwin, tak dapat anak, dan kita pun tahu dia baik, berkemampuan, teringin sangat, kita bagi dekat dia sebagai anak belaan, itu tidak mengapa. Tapi kerana nak melepas diri, apa ambil pula dah yang ni, dua tahun beranak pula, bagi kat kono pula. Kerana apa? Nak lepas tanggungjawab dan bebanan. Ini hukum dia dosa besar, dan di segi undang-undang pun tak boleh. Seperti menjual anak kepada orang lain. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Lalu kami berkehendak supaya Allah gantikan bagi mereka berdua, yakni mak ayah itu, anak yang lebih baik daripada anak yang dibunuh itu, pada segi agama dan juga kesalihannya, dan pada segi bersihnya diri dia daripada terdedah kepada melakukan maksiat, dan lebih menyayangi mak ayahnya. Dalam kisah Israiliyat ni riwayat-riwayat daripada kitab-kitab Yahudi, yang sebahagiannya ada kebenaran dia, sebahagian dia juga ada pembohongan yang cukup besar. Dipanggil asfar. Asfar ni jilid-jilid kitab Yahudi daripada Taurat, yang sebahagian mereka tambah, sebahagian sikit ada kesan-kesan yang asal lagi. Diceritakan bahawa sudah kelihatan daripada anak itu ciri-ciri kederhakaan dia. Walau dia masih kecil, dia khadamkan mak dan ayah dia. Wallahu a'lam. Itu tambahan cerita dalam beberapa kitab-kitab tafsir yang lebih luas. Namun secara zahirnya, anak itu telah Allah khabarkan kepada Nabiullah Al-Khidir bahawa dia kelak, kalau dia terus hidup, dia akan menyebabkan kedua ayahnya menjadi jahat dan kufur, lalu dibunuh. Kemudian Allah gantikan anak yang lebih baik. Itu perkara yang kedua. Keterangan untuk perkara yang ketiga, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang hampir runtuh itu, kanlah kali dia pergi satu kampung nak berehat sambil minta kalau ada makanan sikit, nak bertamu. Orang kampung tu semua tak layan, depa tak bagi. Tak apa, depa pun nak keluar. Ada satu rumah yang dinding dia sengit nak runtuh.
Segera Nabi Khidir alaihi salam menegakkan balik. Dia betulkan balik, dia paku balik, dia bagi kejap elok balik rumah tu, kemas balik. Nabi Musa kata, patutnya kita minta upah ni kat tuan rumah ni, kat orang kampung ni. Yalah, kalau tadi kita minta nak makan saja-saja dia tak bagi, lah patutlah kita minta. Sebab apa? Kita perbaik rumah ni, bukan calang-calang perbaik, ni nak reban. Nabi Khidir kata, adapun dinding yang hampir roboh itu adalah rumah kepada 2 orang anak yatim yang tinggal di bandar itu atau di kampung itu, maksudnya di kawasan tu. Anak yatim ni definisi dia dalam Islam ialah anak yang kematian ayah sedang dia belum baligh. Anak yang kematian ayah sedang dia belum baligh. Ini definisi anak yatim. Tapi kalau pak dia nama yatim, dia sampai umur 80 pun anak yatim lagi lah. Ada speaker Dewan Negara tu anak yatim sampai ke sudah lah. Baik. Cuma hari ini fatwa dikeluarkan meletakkan had umur anak yatim 18 tahun ke bawah. Anak yang kematian ayah umur dia 18 tahun ke bawah, kira-kira masih belum boleh berdikari. Ialah umur 14 kalau dah balik, apa dia boleh buat? Nak urus diri sendiri pun macam kelewang lagi. Tambah bila diberi hak ataupun harta peninggalan ayah yang banyak, tentulah akan berlaku pemborosan. Baik. Anak-anak yatim ni sampai hari ni risiko mereka yang paling besar ialah hak mereka dirampas oleh orang yang lebih dewasa, sama ada adik-beradik atau penjaga mereka yang bukan adik-beradik. Banyak berlaku kes yang subhanallah, hingga ada yang buka rumah anak yatim, mengurus rumah anak yatim pun ambil kesempatan daripada perkara tersebut. Apabila seorang lelaki meninggal dunia dan dia tinggal anak-anak yang masih kecil, anak-anak itu anak yatim, maka mereka ni berhak dapat harta warisan ayah walau dia baru lahir. Kan, isteri beranak, anak-anak depa mai abang ni hang dapat anak dah, alhamdulillah, lari-lari tersandung, gedebuk jatuh mati. Anak baru 2 minit dilahirkan, anak tu boleh dapat dah warisan pak dia. Maka jangan siapa pun duk kata halui lagi, kami ni abang, maknanya pak menakan dia, kami ni abang si mati, kami ni kakak si mati, kami ni apa ni. Lalu dia nak jadi lagu tu. Lalu mereka ni peraid harta si mati yang merupakan adik-beradik mereka tanpa diberi kepada anak-anak yatim ni. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Kata Allah, mereka ni sedang makan api dalam perut mereka, dalam api neraka. Hati-hati dalam bab ni. Ramai yang kehilangan hak. Kecil mana pun tetap milik dia, cuma kena ada penjaga kepada harta tu. Contoh kalau ayah dia kaya, tinggal sampai 4-5 juta, bayangkan akan adik-beradik belah pak tak kelam. Oh kelam, ni adik kami ni abang kami, tu punca semua. Depa ni pak-pak menakan ni, si mati kalau ada anak lelaki, depa ni langsung tak boleh dapat apa. Anak lelaki sangat kuat. Anak perempuan pun, kalau dia seorang dia dapat separuh harta ayah dia. Kalau 2 orang ke atas, tak ada anak lelaki, 2 orang ke atas, dia pun dapat 2/3 daripada harta ayah mereka. Maknanya satu habuan yang besar. Lalu orang lain tak boleh dia buat pandai. Tukar nama geran lah apa semua, tanah kenderaan mai ambil lah apa semua. Kerana apa ni adik kami? Ya,
Maka atas dasar itu, kerana anak yatim sering dinafikan hak harta mereka, maka dinding itu ditegakkan semula. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah tembok ataupun di bawah dinding itu ada harta. Kanzun ni emas, yang ni berbentuk barang-barang kemas, barang-barang perhiasan yang berharga, wang dinar atau dirham. Wallahu alam zaman tu apa yang berharga bagi mereka. Namun tentulah sepanjang zaman yang ada harga adalah emas dan perak. Jadi di bawah tu tertanam harta untuk dua orang anak yatim ni, yang mana kalaulah dinding itu roboh, terbongkarlah rahsia wujudnya harta yang sangat bernilai di dalam rumah tersebut. Lalu macam kita cerita tadi lah, lalunya hak paling dekat ni lah anak penayar. Maknanya, minta maaf, bukan nak kata selalu, dibimbangi yang paling dekat lah yang akan menganiaya. Maka wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah mereka dahulu seorang yang sangat baik. Masya Allah, tengok isyarat yang Allah letakkan. Betapa kalau kita nak keturunan kita dijaga dengan baik, kita pun kena baik. Maka jangan kita bimbang kalau kita hari ini baik, maka jangan kita bimbang setelah kita mati kelak Allah akan jaga mereka dengan baik. Ketika Khalifah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan nazak, datang pegawai kewangan dia, mai jumpa. Dia kata, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, ambillah gaji kamu yang kamu tak ambil tu. Dia ambil sikit je, sehari dia guna 3 dirham sahaja. Padahal gaji khalifah ni besar, tapi dia tak mahu. Dia kata, aku nak sehari 3 dirham je, yang lain pulang balik ke Baitul Mal, agih kepada orang yang susah. Sedangkan di bawah kerajaan dia tak ada orang susah kecuali dia. Punya adil dia sampai tak ada orang susah, sampai tak ada siapa boleh terima zakat. Punya dia adil. Tapi dia tetap jaga diri dia, ambil 3 dirham saja. Bila dia nak meninggal dunia, ketika nazak, pegawai kewangan yang jaga Baitul Mal mahbang tu, tuan, duit gaji tuan banyak, ambillah, berilah kepada anak isteri tuan, supaya kelak bila tuan tak ada, mereka tak meminta-minta. Maknanya tak jadi susah miskin meminta-minta daripada orang. Dia kata, demi Allah, ketahuilah bahawa aku yakin Allah akan menjaga mereka. Aku telah ajar kepada mereka bahawa hendaklah mereka merasa cukup dengan Allah. Gaji aku buh dalam Baitul Mal, bagi kepada orang susah, atau buatlah projek apa-apa untuk maslahat rakyat. Bukan umpan dirahmati Allah. Ya, Allah jaga keluarga dia, tak hidup merempat. Allah muliakan mereka selepas kewafatan dia. Jadi Allah letak isyarat tu, ayah mereka ni orang baik dulu. Maknanya Allah jaga orang yang baik ni, keturunan dia Allah jaga. Fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, dan Tuhan kamu berkehendak supaya mereka cukup umur. Bila cukup umur, baligh ni maknanya mampu dah nak pertahankan harta sendiri, tak boleh dimanipulasi, tak boleh dah orang nak bohong mereka. Kerana ialah kalau budak umur 10 tahun pegang duit, kan, agak-agak jadi mana 1000 dia dapat. Kalau pi kedai, kan, pegang duit banyak tu pula,
ditanya barang hak dia nak tu asal RM10 boleh jadi RM100. Orang boleh tipu dia. Anak budak. Budak. Happy satu kedai dengan anak-anak. Cadang tu nak beli tu je. Apa? Ubat tu, peluru, pistol, plastik tu. Sampai kedai tu, pakcik tu keluang dia. Berkotak-kotak minat ni. Hampa nak yang ni. Hampa nak. Kita je nak kepung anak kita. Tu. Kata saya nak peluru ni je. Pistol semua ada dah. Kan? Nak ni je. Alah bagi depa tengok dulu kan. Tu tera kita ada, kalau kita tak ada depa buat RM50 kontan, selesai masalah. Budak. Bila dia dah baligh, ada kemampuan, kekuatan, sehingga yastakhrija, mereka sendiri keluarkan khazanah yang tersimpan itu, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dan kasih sayang, belas ihsan daripada Tuhan kamu terhadap 2 orang anak yatim itu. Wa ma fa'altuhu an amri. Ni hak ni tangan paling penting ni. Dan tidaklah aku lakukannya kerana kehendak aku. Bukan aku ketuk sampai pecah sampan tu kerana nafsu aku dah. Kerana aku ni terbak saja macam duk depa ambil apa tendang ambil atau aku bunuh budak tu kerana aku mengagak-ngagak sahaja, atau aku pergi bantu hanya kerana ihsan aku kepada 2 orang budak itu. Tidak, tapi ia adalah arahan daripada Allah. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang demikian itu adalah keterangan atas apa yang kamu tak mampu untuk bersabar ke atasnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Selesai ayat-ayat yang menceritakan tentang takwilan kepada 3 perkara besar yang dilakukan oleh seorang murabbi, tuan guru, di hadapan anak muridnya. Maka pengajaran yang besar yang harus kita ambil ialah dalam kita berguru, hendaklah kita cari guru yang dikenal pasti akan kesahihan ilmu dia. Sebab Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk berguru. Yang kedua, kena berhadapan dengan kepayahan dalam berguru. Dalam nak menuntut ilmu ni, kalau nak senang, dia tak boleh ilmu, mungkin dia boleh dapat sijil, tapi ilmu yang menyebabkan dia boleh beramal, jaga diri tu, wallahu alam, dibimbangi kurang. Kerana kita berada di zaman ramai yang memiliki sijil-sijil kesarjanaan, tetapi akhlak kurang, jati diri, pegangan agama kurang, sifat ihsan, tolak ansur kurang. Yang dia nak adalah apa yang dia boleh dapat hasil daripada sarjana yang dia miliki. Maka kena ada sifat bersusah payah. Kemudian tentulah bila nak susah payah ni kena sabar. Wallahu alam. InsyaAllah kita masuk kisah yang lain pula, iaitu tentang Iskandar Dzul Qarnain. InsyaAllah baca tafsir je malam ni insyaAllah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tunggu kalau